Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung lagi soalan nombor 9, YI, Yayasan Islam Kelantan. Okey, kita go through sebab part 1 hari tu sampai soalan nombor 8 dah settle okey. Tak ada hutang So sekarang cikgu nak masuk soalan nombor 9. In the Form 5 Bestari, 1 in every 5 student wear spectacle. So bermaksud dia adalah yang pakai spek mata adalah 1/5. Kita ambil sebagai P boleh. So maknanya Q kita terus cakap 1/4. Okey, kita tengok dulu sama adakah dia betul ke tak. Okey, find the probability that 8 student chosen at random, exactly 2 of them. So cikgu biasa tengok binomial cikgu punya penyelesaian macam mana. Cikgu akan letak P belah sini, 1/5, 1/4 pula, 4/5. Sorry, my mistake. Q sama dengan 45, and then sini R dia, soalan dia. Dia N sama dengan 8. P X dia tadi exactly 2. So P X sama dengan 2. Boleh? Macam ni. So kita terus buat formula. Dia akan jadi 8C2 1/5 2 4/5 dan 8 tolak 2 6. Boleh? So dapat jawapan. Jawapan dia adalah 0.2936. Okey, kita dah set all. Wah, set all. Senyum sikit. Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Okey, kita bagi nombor 2. Okey, kita fokus sikit kat sini. Number 2. Find the list of n student to be chosen so that the probability that least one student wears spectacle exceed 0.1. Okey, yang ni kena tengok betul-betul dan kena faham betul-betul. Cari nilai paling minimum bagi n. Maknanya n sekarang dia tak bagi pun. Kita tak tahu. Boleh? So n dia tak bagi. So R dia sama dengan berapa? Dia tak ada cakap. Dia nak apa soalan dia. Okay, dan at least one student. So dia akan jadi at least one student. Px greater than 1. Boleh? Yang ini kita buat benda sama juga. Sebab dia kata spectacle. Wear spectacle. Tak perlu ubah P dengan Q. Sebab cikgu tengok video cikgu binomial. Kalau dia nak yang tak wearing spectacle, dia kena terbalikkan. So this one kita tak payah terbalikkan. Kita buat benda yang sama sahaja. Okey, kalau nak buat 1, dia akan jadi 2, 3, 4, 5 sampai n. Dia banyak. So dekat sini sebab itulah soalan dia bagi 1. So bermaksud kita ambil 1 minus probability X sama dengan 0. Contohlah soalan dia jadi 2 dekat sini. Boleh tak kita cari? Kita memang tak boleh cari pun nanti. Sebab tu dia bagi 1 je. Sebab dia ada 0. Bila 0 ni nanti kamu tengok. Dia boleh cancel banyak benda. So dekat sini dia kata apa? 01 exceed. So kena 0.6. Kena lebih 0.9. Macam 0.9. So cikgu bawa pergi sana 1 tolak 0.9. Sini akan jadi Px sama dengan 0. Okey, jadi 0.1. Sini cikgu tukar terus boleh. N C 0. Betul Ni nak buat 0. So 1/5 0 4/5 akan jadi N. N tolak 0 akan jadi N. So dia akan dapat jawapan. Sini tengok dia akan confirm. Sini akan jadi 1, sini akan jadi 1. Dia power 0 dengan NC 0. Apa-apa NC 0 dia akan jadi 1. Boleh So kita akan dapat jawapan. Mana pemerah ni? Okey, kita pakai pemerah balik. Kita akan dapat 4/5. 4/5 cikgu tulis 0.8 lah, senang. Nanti kamu pening pula. So cikgu tambah log kiri kanan 0.1. And cikgu letak depan log 0.8. Betul? So cikgu bahagikan. Ingat kita bahagi ni, log 0.8 ni akan menghasilkan negatif. So dia akan mengubah sign kita. Dia tunjuk sana, sekarang tunjuk sana. So log 0.1 bahagi log 0.8 sama dengan n. So dia akan dapat n. Sini dapat, tekan kalkulator dapat 10.31. So n lebih besar daripada ni. So dia akan jadi 11. Boleh? Ini untuk jawapan B. 2. Yang ni lah. Yang ni. Okey. Okey, boleh? Sebelum cikgu padam. Sebab kita nak kena clearkan kawasan sini. Untuk kita senang sikit untuk menulis. Boleh? Cikgu padam sekejap. Okey. Hilang. Okey, terima kasih. Kita padam. Sekarang kita nak fokus kepada B. Okey. The lifespan of an electric fence manufactured by company A is normally distributed. Normally. So normally nanti kita akan jumpa mean sama dengan 60. Dia bagi dah. Variance. Variance dia 25. So tak nak variance sebab sini adalah variance. Kita formula untuk normal kita kena pakai standard deviation. Jangan salah yang ni, kesian kamu nanti. Okay. Dia kata if 95 of electric fan life between ini dengan yang ini. Yang ni adalah kita punya X. So kita kena buat macam ni dulu. X tengah-tengah, tunjuk sana. Sini 60 tolak alpha. Yang ni 60 tambah alpha. Tukar pergi Z score. 60 tolak alpha tolak 60. Kita punya mean bahagi dengan 5. Boleh, ni akan jadi Z sekarang. 60 tambah alpha tolak 60 bahagi dengan 5. Boleh Ini X score, ini Z score. So kena faham betul-betul. So sini cikgu kecilkan lagi. Dia akan dapat 60 negatif alpha 5 Z score 60 tolak 60 jadi 0 alpha over 5. Bila dapat macam ni, dia kata apa dekat situ? Dia kata 0.95. Betul 95 tu cikgu tukar tu jadi 95.
So bermaksud dekat ayat dia ni kamu kena faham, ini adalah sebenarnya satu bentuk penyataan yang kamu kena faham. Bermaksud bila z-score di sini dengan di sini between kan, so alpha over 5, ini alpha over 5, ni negatif positif. Dia kata di tengah-tengah ni probability dia adalah 0.95. Boleh? So 1 tolak 0.95 kita akan dapat berapa? 0.05. 0.05 tu untuk dua benda ni kat sini. So kita bahagi dua lagi. So sini akan jadi 0.025. Betul? Am I right? Betul kan? So sekarang ni kita compare saja. Tengok table, kita cari belah dalam. Cari yang mana cikgu? Yang ini saja. Sebab nanti kita akan dapat yang ni. Jadi kita samakan dia. So cikgu dapat 0.025 dalam table akan dapat 1.96. Sama dengan z-score tadi. So jawapan alpha sama dengan 9.8. Boleh, soalan ni sebenarnya senang. Kebanyakannya soalan dia lebih kurang sahaja. So rugi kalau kita ni betul-betul tak faham. Betul, tak tipu. Cuba masterkan topik binomial dengan ni. Apa? Kita panggil dia probability distribution. So boleh, kita padam dulu yang ni. Boleh stop lah siapa yang nak stop. Mana delete. Okey, delete sudah. Sebab nak tulis kat sebelah ni tak ada space. Kalau paper 1 dia ada space yang banyak. Tapi ini dia tak ada space. Kesian dia. Okey, sekarang tengok betul-betul Ini adalah soalan koordinat kod. Location Ali kat sini. Dia tak bagi HK. Lagi dia bagi apa lagi? Baca dulu soalan. Chong dekat sini. Okey, dia pun tak bagi. So, dia bagi satu je. Badri punya rumah sahaja. Okey, apa dia bagi ayat lagi dekat sini? Kita baca betul-betul is given that location of shop. Shop dekat mana? 16. Ni 16 at midpoint Badri Chong. Sini Badri Chong cikgu tarik. Dia dekat midpoint. So, koordinat dia adalah 16. Ni cikgu buat shop. Boleh. Boleh? Okey, boleh nak? Okey, tak ada masalah. So, kalau nak redraw balik pun tak ada masalah. Okey, itu je, enough. Kita pergi kepada soalan. Boleh tak cikgu redraw balik semula? Sini cikgu letak rumah Badri. Badri cikgu tulis B negatif 1, 10. Supaya kita boleh nampak. So, cik Ali kat bawah sikit. Ali cikgu buat A, H, K. Boleh, cikgu zoom sikit. Lepas tu yang Chong dekat sini. Chong kat sini. Chong berapa tadi? Dia tak bagi juga. Kita buat XY lah. Boleh, Chong. Cikgu buat Chong. Shop pula di antara sini. Di tengah-tengah. Ni shop 16. Boleh? Okey. Cikgu naikkan sikit Ali ni boleh? Bagi nampak cantik sikit. Okey. Tak cantik lagi. Cantik lagi. Bagi cantik yang logik sikit. Sekejap. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekejap Padam je lah. Susah sangat. Bukan ke sini. Ali HK Okey, sorry. Mengambil masa sikit. Okey, soalan pertama dulu. Find the location of Chong. Okey, kita tengok sini. Fokus. Dia nak Chong punya rumah berapa? So, kita boleh guna apa ni? Kita boleh guna midpoint. Midpoint macam mana cikgu? Cikgu pakai pen hijau. Yang ni midpoint pakai yang ni, pakai yang ni, pakai yang ni. So cikgu boleh buat macam ni. So ini X negatif 1 tambah X bahagi 2 sama dengan 1 dekat tengah-tengah. Ini kena tengok sendiri So 10 tambah dengan Y bahagi 2 kena sama dengan 6. Boleh? So ini 2 naik atas. Kamu akan dapat berapa? 2 tambah 1, 3. 10 nak 12. Ini akan jadi 2. Ini location rumah Chong. Boleh? Chong dah dapat. So cikgu buatlah 3-2. Nak senang nampak. Ini soalan A dah settle. Chong. Kong Ching. Kong Sifa Chong. Okey, silap. Nyamara. Gurau. Straight line road from the location of Ali house to the location shop is perpendicular. Bermaksud Ali ke sini adalah perpendicular. So, dia adalah perpendicular. Nanti kita boleh kaitkan dia punya gradient. Boleh nak? Kita ambil merah lah. Nak bagi sama. Alright, settle yang tu. Apa lagi dia bagi? Location house to location Chong house. The gradient of straight line road from location Ali house to location Badri. So maknanya location ini pergi ke sini dia adalah ke bawah sikit sebab dia negatif. So ini gradient dia adalah negatif 1/3. Itu yang dia bagi tahu itu yang dia bagi tahu dekat situ. Okey, boleh? Soalan dia find the value of H and K. Habis dah kot, ada satu lagi. Alright, ada satu lagi. Kita buat kita jawab dulu ni. Sekejap. H dengan K sebenarnya kita kena pakai simultaneous. Cikgu padam dulu ini boleh? Kita padam dulu ini. Kita cuba jawab yang tu. Sekarang cikgu pakai pen hijau lah. Pen merah kita tulis kembali. Yang baru kita tulis 3-2. Betul kan? 3-2. Okay. So ini kita pen hijau. Okay, gradient kat sini berapa? Sini negatif 1/3. Gradient kat sini berapa? Kita kena cari. So kita boleh cari gradient sebab dia kata dia adalah perpendicular. So cikgu ambil 6 tolak 2 bahagi dengan 1 tolak 3. 4 negatif 2. So ini adalah negatif setengah. So yang ini adalah negatif setengah. Ni cikgu dah kira negatif setengah. Kalau negatif setengah, sini akan jadi 2. Boleh?
Dia akan jadi 2. Sebab M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Cikgu dapat macam mana cikgu? Okey, cikgu macam ni lah. Cikgu ajar kamu tips. Kalau 1 tu gradient dia negatif setengah, positifkan dia tak jadi positif, dan naikkan 2 tu. Dia akan jadi macam tu. Okeylah, cikgu bagi. Kalau 3, satu lagi apa? Ni bukan sama dengan ni. Okey, kalau 3, satu lagi apa? Terbalikkan dia, tambah negatif. Itu jawapan dia. Ni cara cikgu ajar lah. Nak bagi senang. Sebab M1 darab M2 sama dengan negatif 1 ni, dia tak ada markah pun. Locate kat situ. Kalau kamu terus tulis di sini pun dapat markah. So, kita padam yang ni. Sebab cikgu tak nak kelirukan cikgu punya kepala. So, cikgu boleh selesaikan ini dulu. Boleh? Boleh tak ni? So, cikgu boleh dapat equation yang pertama. Cikgu cari yang ni dulu. Sebelah sini. So, cikgu buat apa? Nak buat yang mana dulu ni? Okey, kita ambil K tolak 6. H tolak 1 sama dengan 1/2. Satu lagi. Yang ni pula. Ini dah settle, buat ini pula. Yang negatif 1/3. So, cikgu ambil K tolak 10. H tolak 1 sama dengan negatif 1/3. Boleh dapat? Sekarang inilah equation nombor 1, equation nombor 2. Terpulang kamu nak buat macam mana? Cikgu expand dulu boleh? So, cikgu akan dapat 2K tolak 12 sama dengan H tolak 1. Okey, cikgu dapat 2K tolak 11 sama dengan H. Okey, cikgu biar. Cikgu buat yang ni pula. Sini akan dapat K tolak 10 sama dengan negatif 1/3 H tambah 1. Nanti kamu kembangkan dapat K sama dengan negatif H/3 tolak 1/3 tambah 10. So, last kali kamu dapat K sama dengan negatif H tambah 29/3. Lepas tu cikgu masukkan K ni ke dalam sini. Boleh? Kamu akan dapat macam ni. Negatif H tambah 29. 3 masukkan. Lepas tu tolak 11. Itu sama dengan H. Okey, boleh? So, nanti kamu akan dapat, ini bawa ke atas semua, nanti kamu akan dapat negatif 2H tambah 58 sama dengan 3H tambah 33. So, the last answer jadi macam ni. So, H sama dengan 5. So, kita dah dapat, kita dah H sama dengan 5. Kita masukkan dalam any equation yang ada. Cikgu nak masuk dalam ni, boleh? Boleh. Cikgu ambil H5 ni, masuk kat sini. Sini, sini. Boleh. So, K minus 6. 5 tolak 1, 4. Boleh? So, cikgu akan dapat 1/2 sini. So, cikgu akan dapat K sama dengan 8. H dengan K dah settle. H berapa? Kita masukkan kat sini. H berapa tadi dapat? H5, 8. So, kita dah ada semua. Dah ada punya koordinat dia. Boleh? Cikgu bagi masa 5 saat lagi untuk kamu zoom. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu cukup. So, cikgu padam semua sekali. So, kita nak jawab seterusnya adalah nak cari area kan? Area tak apalah, tak ada masalah. Senang je. So, kita boleh cari area dia dengan mudah dan senang. So, kita padam yang ni. Kita padam yang ni. Okey, soalan apa? Calculate the area bounded Ali House, Badri House, Chong House. So, kita ambil je lah koordinat macam biasa. 1/2. Ini formula koordinat ya. Cikgu ambil 32 dulu boleh? 32, 5, 8. Alright. Negatif 1, 10, 32. Boleh? Tolong darabkan dulu. Ini kerja rumah lah. Cikgu malah nak kirakan untuk kamu. Ini kira kerja kamu. So, cikgu cuma boleh bagi tahu jawapan sahaja. Boleh ke yang tu? Boleh kot. Tak ada masalah. Nombor 10 kan? Tak ada masalah. So, jawapan dia akan jadi 20. 20 unit. Boleh? So, akan dapat 20. Boleh kan? Pandai kan? Ni darab dengan ni, ni darab dengan ni, ni darab dengan ni. Lepas tu, tambahkan 3 tadi. Tolak pula dengan ini, darab dengan ni, tambah ni, dan ni, tolakkan dia. Boleh rujuk balik dalam koordinat geometrik. Geometrik koordinat. Kamu akan dapat jawapan C. Kita dah settle jawapan dia 20. Okey, kita pergi seterusnya. Kita ini linear law. Linear law ni makanan. Bila makanan tu, kita kena buat betul-betul. Okey, sebab inilah calon-calon yang susah nak lulus, yang kena fokus topik ni. Okey, kita buat ini dulu. Soalan dia, kita tengok. Macam biasa linear law, cikgu cuma bagi dia punya equation saja, nak tukar saja. Kita tengok pada soalan dia nak plot XY against Y. Maknanya dia nak macam ni. XY against Y. Ini ramai yang tanya cikgu terbalik ke tempat duduk dia? Tak. Bila dia sebut perkataan ni, plot XY against Y, bermaksud yang ini adalah dia punya Y. Sini adalah dia punya X axis. Jangan tak semestinya Y tak boleh duduk sini. Tu maksud dia tu, kena faham. Y tak semestinya duduk sini saja. So, dia kena ikut apa ayat. Plot XY over Y bermaksud XY dulu, baru dengan Y. Boleh? XY. Okey, kita padam semua ni. Maknanya tak ada masalah. So, sekarang ni, XY. Kita kena jadikan kita punya formula ni XY. So, ada orang cakap darab X, cikgu. Okey, kita buatlah. Ini akan jadi XM. Betul darab X. N tambah N. So, boleh buat. Pecahkan. Bila kamu pecahkan, contohlah XM over M jadi tambah dengan betul ke ni? Salah, tak boleh. So, yang ni, bila kita dapat, kita akan jadi stuck dekat situ. So, bermaksud kita punya darab Y tu salah. So, kita kena tanya banyak-banyak. Kenapa dia salah? Okey, bila kita kena tengok, apa kata kita tukar dulu boleh? Cikgu tukar tempat je. M, Y. Betul? X tambah N. Cikgu darabkan jadi YX tambah YN. Sama dengan M.
So, cikgu bawa pergi sana sebab cikgu dah nampak YX ni. So, cikgu buat YX sama dengan M tolak YN. Lepas tu, cikgu cantikkan lagi YX sebab cikgu nampak negatif N, Y tambah M. Sekarang kita dah dapat dah apa yang kita nak sebenarnya. Apa dia cikgu? Dia nak ini lawan dengan ini. Dah betul dah. So, M kena tulis. Ini adalah C. Boleh tulis kat sebelah macam ni ya. M sama dengan negatif N. Yang tulis kat bawah, tulis kat sebelah. Satu lagi, C sama dengan M. Nanti dia akan nak soalan itu. Boleh, yang ni cikgu tak nak sentuh banyak-banyak. Kamu cari ini adalah gradient. Daripada gambar yang kamu lukis, graf yang kamu lukis, kamu masukkan sahaja. Ini pun sama juga. Boleh? Boleh nak? Okey, gradient dia asalnya dapat negatif 2, negatif N. So, N sama dengan 2. Ini lebih kurang dia boleh lari sikit. Yang ni berapa lah tadi, lupa lah. 3.25. Tak, 3.25 sama dengan M. So, M sama dengan 3.25. Contohlah, ni jawapan dia mungkin ada ralat sikit. Kamu lukis dulu, kamu tengok. Boleh? So, kita dah settle soalan nombor, apa ni, 11. Alhamdulillah. Kita pergi kepada soalan nombor 12. Okey, 12 ni adalah soalan pilihan. Ramai yang tak nak jawab ni. Tapi cikgu galakkan lah. Sebab lately cikgu tengok ramai yang tak boleh jawab full mark untuk solution of triangle. And also, solution of triangle susah sikit. Bila tengok contoh soalan merbuk, memang solution of triangle dia memang tak boleh buat bincang. Memang tak boleh buat bincang, kena pandai betul-betul untuk melukis menggunakan kaedah bearing, matematik moden. Okey? Okey, tak apa. Kita lupakan itu sekejap. Kita jawab je soalan nombor 12. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Okey, soalan dia kata, a particle move in a straight line with the velocity negative 4. Cikgu salin saja. Fixed point O, the acceleration, particle acceleration sama dengan PT tambah Q. Where P, Q are constant, particle instantaneous rest when T. Maknanya V sama dengan 0, rest bila T sama dengan 2. Satu lagi, when T sama dengan 4, velocity dia 16. Boleh, apakah ini? Kena faham dulu. Negatif 4 ni sebenarnya dia sepatutnya nak bagi dia nak bagi senang lagi, sepatutnya dia sebut initial velocity. Tapi dia tak sebut dekat sini. So, kita yang kena berfikir sedemikian. Boleh rujuk video cikgu, motion along straight line. Cikgu dah bagi tahu. Ada dua case. Satu yang dah ada velocity, bila time mula. Bila T kosong dah ada velocity dan satu lagi tak ada. Boleh rujuk cikgu punya video, motion along straight line. Boleh khatam insyaAllah. Boleh bantu kamu untuk, mau cakap apa, emergency untuk soalan ni. Okey, sekarang kita terus jawab kepada soalan kita. Find the value of P and Q. So, sekarangnya kita ni ada A sahaja. Nampak tak? Kita tak ada V. So, cikgu kena create V dulu. Kena integrate lah pula. So, cikgu dapat V sama dengan PT kuasa 2 per 2 tambah QT tolak 4. Cikgu boleh guna ni. Tolak 4 C tadi cikgu ganti terus. Dia sebenarnya C kan? C kan? C tambah C. So, sebenarnya C tadi adalah yang ini. Initial velocity. Boleh tengok video cikgu kalau masih lagi tak faham. So, ini kita punya main punya equation. So, kita masukkan saja. Bila V kosong nampak tak ni? Bila masuk je dalam ni. V0 T2, yang ni pun masuk juga. Nanti kita buat simultaneous. V16 T4. Macam tu lah maksud dia. So, cikgu buatkan dulu. T, berapa ni? 2 tambah Q2. Betul Tolak 4. Kalau ada salah, bagi tahu. V dia 16 kali ni. Sama dengan P, tak tahu. T dia 4 kuasa 2. 2 tambah Q4. Tolak 4. So, boleh olah dulu yang itu. Nanti kamu akan dapat. Yang atas ni akan dapat 4. Cikgu tukarkan semua ke jadi cantik. 2Q. Dan satu lagi kita akan dapat 20 sama dengan 8P tambah 4Q. Cikgu ubah macam ni sebab apa? Cuba teka. Angkat tangan. Siapa tahu? Sebab apa cikgu tukar jadi bentuk macam ni? Sebab cikgu nak pakai elimination. Dah lama dah rasanya tak pakai elimination. Cikgu bawa ni pergi sini. Boleh. Cikgu darab dengan 2 sebab nak eliminate Q. So, 8. Sini jadi 4P. Tambah dengan 4Q. So, cikgu eliminate. 4 tambah 4 kosong. Ni jadi 4P sama dengan 12. So, P sama dengan 3. Dapat P sama dengan 3. Masukkan dalam ini. Contoh. Masukkan tu. Cikgu dapat P sama dengan 3. 4 tolak sama dengan 2. 3 tambah 2Q. Ni 6. 6 buat sini 10. 10 bagi 2. Q sama dengan. Q sama dengan 5. Tolak ni jadi negatif 1. Negatif. Berapa ni? 2, 3 tambah Q. Sini sama dengan 4. Q negatif 1. So, kita dah dapat dua jawapan sini. Itulah jawapan dia. P and Q. Okay, boleh? Cing, 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 cing. Senyum sikit. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit sahaja lagi. Okay, using the value of P and Q, sketch the velocity, graph time, motion of the particle 0 sampai 4 sahaja. Okay, tak apa. Buat macam ni dulu. Cikgu ajar. Buat sketch macam ni. So, ini adalah V. Tulis sini. Sini adalah T. Dia nak 0 sampai 4 sahaja. Sekarang kita kena tahu kita punya velocity punya yang setelah kita masukkan P kan. Yang ni belum ada P dengan Q lagi tak masuk. Sekarang ni kita nak tulis yang lengkap sikit. V sama dengan 3 per 2 T kuasa 2
tolak T negatif tadi kan. So, tolak 4. Ini kita punya equation. So, cikgu boleh buat macam ni. Kita nak lukis macam mana. Okey, senangnya sekarang kita boleh cari. Kita boleh buat macam ni je. Bila nak buat ni kena x-intercept kan. Lepas tu y-intercept. Kita buat tu dulu. Kalau y-intercept, x sama dengan kosong kan. Maksudnya T sama dengan kosong lah case kat sini. So, kita akan dapat negatif 4 dekat sini. Contoh. Macam mana? Tarik bawah sikit boleh? Negatif 4. Negatif 4. Okey. Lepas tu, kita akan dapat x-intercept. Bayangkanlah x-intercept. Maksudnya t-intercept dah sekarang kan. Kita bayangkan ini adalah y. Ini adalah x. Bagi kita dapat sikit. So, bila t kosong, kamu masukkan. Bila t kosong, kamu akan dapat jawapan. V kosong. Bila v kosong, kamu akan dapat macam ni nanti. 3 per 2, t kuasa 2. Tolak t, tolak 4. Lepas tu, kamu akan dapat jawapan. T sama dengan negatif 4 per 3 dengan 2. Ni kamu kira sendiri ya. Tekan kalkulator pun boleh. So, maknanya dia akan intercept dekat sini 1. Dekat 2, 1. Sini 2. Tapi dia nak suruh kita lukis daripada kosong sampai 4 sahaja. Macam ni. So, kita boleh abaikan yang ini. Tak apa, kita tak payah lukis yang ini langsung. Okey, apa lagi kita nak tahu? Dia kata sampai 4. So, bila 4, berapa pula kita punya V? Kita masukkan juga. Masukkan juga dalam kita punya equation V ni. V ni sangat penting lah. Masukkan 4 dalam ni. Ini 4. 4 kuasa 2. Tolak 4, tolak 4. 3 per 2. Macam ni. V. Kamu akan dapat V sama dengan 16. So, bermaksud, bila V, dia akan dapat 16. Boleh? So, akan jadi sini koordinat 4, 16. Okey. Boleh? Ini tak adalah. Ini tak payahlah. Nanti nak pergi. Ini pula kita lukis kat sini saja nanti. 4, 16. Cikgu tarik sini sikit lah bagi cantik. Sini lah. Sini 4 kita kat sini. Okey. 2 lah tarik sini sikit. Okey, 2 kita tarik sini sikit. X pula. 2. Sini 4 kita. Okey. Sini 16. Okey, kita buat sini. Sini 4, 16. Bagi cantik sikit. So, satu lagi kita kena tahu. Ni kan bentuk senyum kan? Kita nak tengok bahagian sini. Apa nama dia ni? Dalam motion. Sebenarnya adalah maximum velocity. Ataupun minimum. Boleh jugalah guna-gunalah pakai dua-dua ayat ni. Maximum atau minimum velocity bermaksud, apa dia maksud dia? Maksud dia adalah A sama dengan kosong. A sama dengan kosong. Kita ambil kita punya A dekat atas tadi. Mana A dekat atas tadi? Mana A dekat atas tadi? Yang ni kan? PT ni. Ambil A tu, kamu buat A sama dengan kosong. So, A sama dengan P. P sama dengan 3T tolak 1. Betul kan? 3 1 sama dengan kosong, sama dengan kosong. Okey, cikgu tutup balik tu. Cikgu ambil nilai A tadi. So, kita akan dapat T, dia akan jadi maksimum. Dia bila 1/3 masa dia. So, 1/3 dekat sini. So, cikgu buat sini. 1/3 ni masuk pula dalam ni. Supaya kita dapat V. Bila kamu dapat tu, V sama dengan berapa? V sama dengan negatif 25 per 6. Ataupun dia 4 lebih. 4 something. 4.16. Negatif. So, dia sebenarnya adalah dekat sini sahaja. Sini adalah berapa tadi? 1 per 3. Negatif 25 per 6. 4 something. So, kamu boleh lukis sekarang. Cikgu pakai pen ni. So, inilah jawapan dia. Kita dah lukis dah. Ni kena hati-hati sikit lah dalam melukis. Boleh? Boleh kan? Tak ada masalah. Kita ada soalan lagi ke? Ya, ada soalan lagi. Calculate the total distance travel by the particle 0 sampai 4. Dia berhenti dekat mana tadi? Dia berhenti dekat sini dengan sini. So, kita ambil 2 sahaja. Cikgu dah ajar dalam motion. So, tak ada masalah. Buat macam ni je. 0 sampai 2. Lagi. V. dt tambah dengan 2 sampai 4. Ingat yang depan ni kita kena negatifkan. Sebab kita nampak dia akan dapat hasil negatif ni. 0 sampai 2 ni. So, cikgu moduluskan sana. Nak moduluskan dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Nanti kamu tekan kalkulator ataupun kira. Cikgu suka tekan kalkulator terus yang ni. Sekarang negatif 6. Cikgu square root pula. Modulus. Tambah 14. So, jawapan dia adalah 20. Boleh ke? Boleh ke? Ada masalah ke tak ada masalah? 20 jawapannya. Adakah betul? Kita cek sat. Kita cek sat 12. 12 jawapan dia 20. Betul. Tak ada masalah. Okey, dah settle. Kita pergi kepada soalan 13. Sikit lagi. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 13. Tolong buka muka surat 13 sekarang. 13. Marah kan? So, sekarang ni table 3 shows the price indices and weightage of 4 item ABCD. Okey, tak ada masalah. Use in production of type of food. So, ini adalah price index untuk 2018. Cikgu tulis kat atas ni. Cikgu suka tulis. So, ini total semua jadi 10. Betul? 7, 3, 10. The composite index for the cost making food for the year 2020, 2018 adalah ini. Ini adalah composite index dia. Ini composite index. Ini composite index. 2018 sama dengan 105.6. Cikgu suka tulis macam ni sebab kita boleh nampak.
So sekarang ni cikgu buat macam ni terus. 105.6 sama dengan berapa? Sama dengan ini darab ini, darab ini, darab ini, darab ini, kita tambahkan nanti. Boleh? So kita cikgu buat 104 tambah 123. Lagi tambah 2M tambah 106. 1. Tak tulis pun tak apa, nak tulis pun tak apa. So bahagi dengan berapa? 10 dia punya weightage. So kamu akan dapat M sama dengan 95. Ada lagi tak soalan-soalan dia nak tanya apa? Dia tanya di komen. Oh, sudah suruh bagi komen. So bermaksud komen dekat sini dia adalah decrease. Decrease betul kan? Dia decrease betul. Decrease 5%. Okay? Tulis macam tu. Tak apa. Dia kamu guna je ayat. From year 2018. Macam tu. Maknanya 20 dia akan kurang kan 95. Dia punya apa? Level 100. Level kita 100. Kita punya maknanya tengah-tengah kita 100 patutnya dalam index number ni. So yang ni 95 sudah akan jadi tu. Itu jadi komen yang kita boleh cakap. Calculate the price of item B in 2020 if the price of 2008 is 78. So price of item B. So kita kena fokus kepada item B. So kita akan dapat macam mana? Dia punya ni 120. Ini kan betul 20 dengan 18 tetap sama juga pakai yang atas. So cikgu nak price 20, price 18 darab 100 kena dapat 120. Boleh, kita dah dapat tahu, dia bagi tahu ni 28 was 18. 78. So cikgu salin bawah 78. Boleh kamu dapat macam tu. So jawapan dia akan jadi price 20 akan jadi RM9.36. Kena 2 titik perpuluhan ya, jangan lupa. So kita dah settle. So settle yang itu. B, the composite index for the cost may expected increase 15% from 2022. So maksudnya macam mana ni? So dia nak apa ni soalan dia? Oh maknanya kita yang kita ada tadi apa? Yang ni kita ada, cikgu boleh tak buat mulut? Mulut cikgu pakai warna hijau lah. 18, 20, 22. Yang kita ada tadi, ni composite index berapa? 105.6. 2018. Lepas tu dia kata apa? Expected increase 115. Okey, sini. 15 maknanya 115. So kalau nak soalan nanti kita bagi jawab. Composite index 20, 18. So kita darab sahaja. Darab 105.6. 105.6 darab 115. Kita bahagi dengan 100. Kita akan dapat 121. Sini adalah 121.44. Macam mana dapat? 105 darab 1115 bahagi dengan 100. Kamu akan dapat ni. Soalan ni nak itu. So dah settle yang ini. Okey, dekat sini kita ada ralat sikit soalan lah. Kalau nak cari boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu dah tengok jawapan ada ralat. Dia sebenarnya kena cari composite index sekali lagi. Padahal dia punya markah tinggal 2 dah je. Sepatutnya dia direct. So dekat sini ada perubahan sikit. Cuba tengok betul-betul semua. Ini tukar jadi 2018. So bermaksud kita boleh ambil price of 1 kg food. Bermaksud dia adalah composite index. So cikgu ambil composite index 2022 dengan 18. Composite index cikgu tanda atas. So composite index dia kita dah tahu berapa yang kita dapat tadi. Jawapan sebelum dia 121.44. Kita kena pakai yang ni. Guna pakai yang ni. Boleh? Okey, sekarang dia bagi harga 85 ni untuk tahun apa? 85 kan? 85 adalah untuk tahun 18. So dia akan jadi macam ni lah. Price 2022 bahagi dengan price 18 darab 100 kena dapat 121.44. So sekarang 18 kita dah ada 85. Cikgu ganti je macam ni. Boleh? So kita akan dapat jawapan akhir price 22 akan dapat 103.22. Khalas, asal. Okey, sekarang kita tengok pada soalan nombor 14. 14 ini topik apa ni? Linear programming. So biasalah kalau cikgu punya video memang cikgu tak nak kamu jawab soalan ni sebab ada beberapa perkara masa apa yang masih lagi tak tahu. Tak apa, kamu cuma kena cikgu boleh bagi dia punya equation sahaja. Boleh, equation dia x plus y less than equal 60, x less than equal to y, dan last one is x greater equal 15. Ini yang cikgu boleh bagi. Kalau kamu nak buat soalan ni, ini adalah equation dia. Kamu boleh buat straight line dan cuba lorekkan dengan apa yang dia nak dan tolong cari maksimum. Dia selalu bawa bahagian bawah ni kan, dia nak maksimum, nampak ni. Maksimum profit dia nak boleh cari sendiri. So cikgu tak boleh sentuh ini banyak-banyak sebab kebanyakannya lah student tak jawab. So dia fokus kepada index number dan juga index number tadi ataupun soalan solution of triangle. Dan kita buat soalan backup adalah soalan motion. 3 soalan lah. At least kalau ada susah nanti terlalu kebat, kita tak mampu untuk menjawabnya, kita boleh cuba keadaan lain pula. Okey. Sekarang kita tengok kita punya soalan nombor 5, solution of triangle. Cikgu sebut sort. Sort lah kau ni. Sort kan. Sort. S-O-T. So ini adalah gambar rajah dia. Dia kata, tree diagram
three triangles ACD. Okey, ACD yang ni. ACD, nampak? Satu. FBC, FBC yang ni. Yang last sekali adalah yang ni. Ada 3. Boleh nampak ke tu? Kamu boleh baca sendirilah. Okey, kita boleh tengok kepada punya soalan. Mana dia? Kita nak interpret dia. Ada ke dia bagi apa-apa lagi? Okey, dia tak bagi apa-apa. So, kita jawab dengan pen merah. Boleh? Tengok sikit. Okey, tak cantik. Okey. Kita soalan nak apa sekarang? Kita baca soalan ni sebab soalan ni kat bawah. So, takut tak nampak sangat. Find the value of angle ADC. ADC mana satu? ADC yang ni lah. Ini. Nak pakai apa ni? Nak pakai apa? So, cikgu pakai. Cikgu tulis sini jawapan dia A. Nampak A sama dengan cikgu kecilkan tengok tulisan ni bagi nampak sikit sebab kita nak tulis dekat dalam ni nanti. So, ini adalah cikgu boleh cari sini. Kita boleh pakai sin. Kita pakai yang besar Yang besar. Yang ni besar ni, yang besar ni. Yang besar ni. Yang besar. Malah nak conteng ni. Okey, yang besar ni kita pakai. Aduh, okey. Yang besar kita pakai, kita akan buat sin. Cikgu tulis tulisan cantik lah, proper. A, D, ADF kan? ADC ke ADF? Find the value of ADC. Okey, mana ADC? ADC. Okey, kita ambil ADC. Boleh juga ADF pun boleh, ADC. ADC, mana kita ambil yang besar. So, dia pakai sin rule kan? Dia ada 15 kat bawah ni, pasangan dia. Yang ni sama dengan, kita nak ambil sin apa satu lagi, 72 ni kita boleh pakai. 72 dengan yang ni. Okey, sin 72 dengan berapa ni? 8 campur 6 setengah. Berapa? 14 setengah. Okey, nanti kamu akan dapat jawapan sudut ADC sama dengan, Masya Allah, ADC sama dengan 79.69. Okey, dah settle. Cikgu terus tulis. Cikgu suka jenis macam ni. Terus tulis 79.69. Ini dah ada. Nampak tak ni? Ini dah ada. So, cikgu boleh dapat dekat sini. Boleh? So, cikgu ambil dekat sini. Sini. Berapa dapat? 180. Tolak 79. Tolak 72. Kamu akan dapat 28.31. Okey, ada lagi tak kita boleh pakai? Okey, tak ada apa-apa. So, kita relax dulu. Kita jawab terus nombor B. Find the length ni Find the length EF. Mana EF? Okey, yang ni EF. Nampak? Dia nak yang tu ya. So, kita boleh cuba. Maknanya kita nak pakai apa ni? Apa yang kita boleh pakai? Nampak cikgu nampak ni, cikgu nampak ni, cikgu nampak ni. So, cikgu pakai cosine rule. Cikgu ambilkan dia sebagai panjang seterusnya. EF kuasa 2 sama dengan dia punya pasangan 7 kuasa 2 tambah 6.5 kuasa 2 tolak 2, 7. Ini senang je tau. Sambil bercakap pun kita boleh. Macam mas goreng-goreng telur kan. Cos berapa? 79.69. So, nanti kamu akan dapat EF dia. EF, tolong tekan kalkulator terus. 8.658. So, cikgu terus letak dekat sini. Untuk soalan solution of triangle ni, cikgu biasakan kamu untuk terus tulis information yang dia ada dengan cantik kalau boleh. Janganlah terlalu orang cakap apa, orang Sabah panggil berhamburan kan, kita punya jawapan. Tak mau, kita gambar kita biar cantik macam ni. Clean. So, kita jawab C pula. B dah siap. So, soalan ni memang direct, nampak? Tak ada masalah. Find the length AB. AB yang mana satu? Oh, AB yang ini. Nampak ya bang? Dia nak AB. So, gua nak pakai. So, kita kena berfikir sikit yang ini. AB, kita kena cari bahagian sini dulu. Boleh? Sebab ini kita dah tahu 15. Nanti kita tolak sahaja dengan jawapan kita nanti. Boleh faham? So, kita ambil lah pen lain. Kita ambil pen hijau yang ni. Kita tulis C. Okey, tengok nak tukar sikit bagi nampak colourful sikit. So, yang ni nak cari sini macam mana? Sebelum tu, macam mana kita nak cari? Kita boleh pakai, kita boleh terus pakai lah. Kita boleh pakai, sebab dia 90 darjah, kita boleh pakai trigonometri. So, catoa tu. Sekarang kita nak adjacent sini. Adjacent sebelah kan. Dia bukan nak opposite. So, kita boleh pakai formula. Formula apa? Ca. Betul? Ca. Ca bermaksud cos 28.31. Cos bermaksud ca. Adjacent yang ni adalah BC. Bahagi dengan hypotenuse. Nanti kamu akan dapat jawapan 8 cos 28.31. Kamu akan dapat BC 7.043. Kalau cikgu salah kira, minta maaf So, kamu tolong. Tapi dia punya ni rasanya dah betul lah kot. 7.043. Cikgu main buat je ni. Okey. So, dah dapat situ. Nak dapat belah sini macam mana? So, kita tolak sahaja. 15 tolak 7.043. Dia sama dengan AB tadi kan? AB. Kita nak AB. Soalan ni nak AB. Kita akan dapat 7.957. Boleh?
Boleh ke tidak? C kita pun dah settle. So terus tulis sini ya. Cikgu terus tulis sini. Telus pula 7.957. Alright? Ada masalah sekarang? Rasanya tak ada masalah. Terlalu senang dan mudah. Okay, ini pun dah tanda. Cikgu tanda dengan jawab warna hijau juga. Okay, calculate the area AEFB. AEFB. Semua sekali lah. AEFB. Semua sekali. Dia nak A, bukan semua sekali yang ni je. AEFB. So, macam mana cikgu nak buat? Dia nak yang ni sahaja. Yang cikgu lorek ni. So, boleh tak cikgu ambil yang besar? Yang besar apa? Area segitiga ADC. Yang besar kan? ADC. Tolak dengan area yang kecil satu lagi FBC. Betul, FBC kan? Mana FBC? Oh, ni FBC sini. Cikgu bintik-bintikkan ni. Dan tolak pula area yang atas tu. DEF. Boleh? Kita padam yang tak perlu sebab tak nampak nanti. Kita padam, maknanya kita faham lah. So, kita cari ini. Kita padam titik-titik yang tadi. Okay, sekarang baru kita jawab. ADC. ADC yang besar, kita nak ambil apa? 1/2. Boleh ambil. Salah ambil sebelah mana? Ambil sini dengan belah sini. Sini dengan sini. Kita ambil side dia. Angle dia kita ambil yang ni. Ambil yang 28 ni. Boleh. So, kita akan dapat berapa kat situ? 14.5 dengan bawah 15. Boleh? AB sin C kan? Sin dia adalah 28.31. Ini nombor 1. Dah settle. Tolak 1/2. FBC yang mana? Yang ini FBC kita ambil yang mana? Ini adalah sini. Sebelah sini dengan sebelah sini. Kita ambil je. 8 dengan 7.043. Sin 28.31. Settle lagi satu. So, tolak lagi satu yang bahagian atas ni. Kita ambil 6.5 dengan 7. Boleh? 1/2. 6.5 dengan 7. Sin ni berapa? Sin yang sudut yang tercangkum olehnya. Tu AB sin C tu. 69. Okey, kamu dah akan dapat jawapan nanti 15.83. Kalau ada salah beritahu cikgu. Okey, rasanya dah okey dah. Memang solution of triangle kamu kena jawab. Sebab dia nampak direct dan senang sebenarnya. So, kena hati-hati kira proper arrangement. Proper arrangement kita punya lukisan ni, supaya kita tak serabut dan tak pening kepala. Maknanya kita dah, keyakinan kita tu dah cantik. Kita padam semua yang tak penting. So, kita dah berada di kertas peperiksaan tamat. Terima kasih kepada Yayasan Islam Kelantan. Usaha dan terus usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.